Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan pelajari tajuk reka bentuk makanan. Tajuk ini akan dipelajari oleh murid tingkatan 2 selama 4 minggu. Okey. Reka bentuk makanan ialah susunan hiasan makanan dalam pinggan atau bekas. Ini ialah kategori pertama. Pinggan yang digunakan boleh pelbagai saiz, pelbagai bentuk, dan sebaik-baiknya gunakanlah pinggan yang bersaiz lebih besar sedikit daripada makanan tersebut. Dan juga pinggan tersebut tidak mempunyai corak di atasnya untuk menampilkan hiasan makanan tersebut. Yang kedua ialah bekas makanan. Bekas makanan ini ada pelbagai jenis daripada plastik, aluminium dan pelbagai bentuk. Jadi pilihlah yang sesuai untuk makanan yang hendak dihias. Okey. Makanan yang boleh dihias di dalam pinggan, okey. Contoh yang saya paparkan dalam slide ini, kita boleh lihat ialah nasi, ya, pelbagai jenis makanan, pelbagai corak, ya, boleh dihiaskan dalam pinggan. Dan tajuk ini khusus boleh dipelajari semasa di kolej, ya, contohnya UiTM untuk design plating. Okey. Kemudian hiasan makanan pula yang boleh dihias dalam bekas makanan atau yang dipanggil bento oleh orang Jepun. Okey. Pelbagai corak, ya, kreativiti yang boleh dihasilkan. Okey, cuba kita lihat pula apakah kategori bentuk makanan. Okey. Yang pertama tadi ialah mengenai hiasan dalam pinggan atau bento, manakala yang kedua adalah kategori bentuk makanan itu sendiri yang boleh dihiaskan. Yang mana contoh yang saya paparkan ini ialah lada benggala yang dibuat seperti kenderaan, okey. Kemudian timun, carrot dipotong begitu, menjadi satu hiasan bagi makanan itu sendiri. Manakala ada juga buah seperti apple yang diukir, ya, dan ianya sangat menarik. Biasanya diletakkan di meja hidangan, utama untuk menarik menarik perhatian orang ramai. Okey, kita lihat pula jenis-jenis jenis-jenis hiasan makanan yang lain. Okey, ini ada contohnya yang saya dapatkan daripada laman web, iaitu burger yang berwarna-warni, donat, ya, apple yang dipotong begitu rupa, apple hijau, apple merah, ya, carrot, ya, bergulung seperti bunga. Okey. Jadi kebanyakan makanan sekarang dihias sebegitu rupa sebenarnya untuk menarik perhatian orang ramai untuk memakannya. Okey, apakah contoh-contoh makanan yang boleh dijadikan menarik? Okey, pertama, nasi. Okey, jika kita lihat, biasanya nasi disenduk, diletakkan dalam pinggan begitu saja. Namun kini telah direka, ya, menjadi sesuatu yang lebih menarik untuk menarik minat, ya, pengguna untuk makan. Okey, jika kita lihat, ya, yang gambar yang pertama di mana ada gambar kartun di situ, ya, akan menarik minat kanak-kanak. Ya, kemudian yang kedua, gambar di sebelah kanan atas, ya, nasi yang bertingkat, ya, berlapis warna. Okey, jadi jika pelanggan melihat makanan tersebut, reka bentuk susunan gaya yang dipersembahkannya, maka ramai akan tertarik untuk ke kedai tersebut. Ya. Okey, baiklah, kita lihat pula kepada reka bentuk makanan yang seterusnya. Okey. Makanan seterusnya ialah jenis pastry, okey, pastry ataupun roti. Okey,
Jadi direka bentuk sebegitu rupa, dihias ya, sehingga sangat menarik daripada bentuk bulat sahaja atau bentuk empat segi sahaja. Tetapi sebaliknya boleh digubah menjadi sejambak gandum ya, seikat gandum ya. Jadi sebenarnya itu kreativiti. Okey, yang kedua pula ialah makanan laut. Okey, makanan laut jika dihias dengan sebegitu cantik ya, dia akan sangat menarik. Biasanya keadaan seperti ini akan dibuat oleh chef yang terkenal ya. Jadi boleh dapatkan contoh yang banyak di laman web. Okey, baiklah. Yang seterusnya ialah mengenai hiasan bagi bentuk daging. Okey, daging atau daging ayam atau apa pun sebagainya. Okey, dari bentuk yang biasa kita potong nipis ya, tetapi boleh dibuat dalam bentuk bulat ya, dibakar sebegitu rupa ya, walaupun nampak seperti macam mainan saja, tetapi ia sangat menarik ya. Okey, kek ya, sekarang ini kalau kita lihat kek untuk sambut hari jadi, kek ada pelbagai corak yang dipaparkan, yang diberikan ya. Kadang-kadang tak terfikir oleh kita bentuk seperti bentuk handbag dalam slide yang saya sediakan ini. Okey, ada juga bentuk buah ya, seperti buah yang real ya. Okey, kemudian yang ini pula ialah jenis reka bentuk pada makanan itu sendiri ya, pada makanan itu sendiri ya, yang mana buah itu boleh diukir ya dengan pelbagai cara ya. Di sini perlukan kemahiran yang sangat tinggi kalau nak dapat yang lebih baik. Jadi maksudnya lebih banyak latihan, lebih akan mendapatkan hasil yang lebih menarik. Okey, kemudian ada juga buah yang boleh dihias sebegini. Okey, jika sebiji buah tembikai diukir seperti bentuk bunga ya, diletakkan di atas meja utama, ia akan menarik perhatian pelanggan untuk ke meja hidangan tersebut ya. Okey, di sini saya ada paparkan beberapa contoh ya. Kemudian kita lihat pula apakah sebenarnya yang diperlukan oleh seorang murid ya bila belajar mengenai tajuk ini ya. Untuk melepasi TP1, anda perlu mengetahui dan memahami ya jenis reka bentuk makanan. Okey, reka bentuk makanan yang pertama biasa ialah reka bentuk makanan dalam pinggan. Reka bentuk makanan yang kedua ialah makanan pada makanan itu sendiri ya. Okey, baiklah. Kita lihat pula slide yang seterusnya. Setelah kamu dapat kenal pasti jenis makanan yang hendak direka bentuk, maka kamu pula mesti mengetahui apakah penggunaan alatan ataupun perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. Okey, untuk tajuk ini ada 4 jenis alatan yang perlu kamu ketahui. Yang pertama sekali ialah alatan untuk memotong makanan tersebut. Yang kedua ialah alatan untuk membentuk dan mengukir. Ketiga ialah alatan untuk menghias. Keempat ialah alatan untuk menghidang. Okey, kita lihat pula apakah dia contoh alatan ya yang dan perkakasan yang boleh digunakan dalam penyediaan reka bentuk makanan. Okey, dewasa ini boleh didapati di mana-mana pasaraya ataupun di supermarket, contoh di DIY ya, Denso. Okey, banyak sangat kit-kit reka bentuk makanan. Yang saya paparkan dalam slide ini ialah beberapa contoh sahaja yang boleh digunakan yang untuk mempermudahkan kamu untuk